Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Kembali ke Tok Alang Channel. Perkongsian kita pada pagi ni ialah mengenai kapur pertanian. Ada 2 ataupun 3 video sebelum ini saya dah buat mengenai kapur pertanian ataupun yang saya akan guna hari ni ialah dolomite. Sentiasa kita biasalah dalam setahun kita sentiasa ulang-ulang mengikut saiz kesuburan dan juga saiz pokok kita lah. Seperti biasa kepada sahabat-sahabat yang masih lagi belum subscribe Tok Alang Channel, bolehlah membantu saya memperkembangkan lagi channel kita ini dengan menekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi sebagai tanda sokongan kepada kami. Mula-mula saya nak tunjuk dolomite apa yang saya guna. Okay, yang pertamanya kita nak cerita mengenai yang biasa kawan-kawan kita cakap GML Ground Magnesium Limestone. GML biasa kita dengar kan. Okey, dia kalau kita terjemah kepada bahasa Melayu lebih kurang kita umumkan dia sebagai kapur pertanian di mana petani-petani menggunakan kapur ini yang pertama untuk mengalkalikan ataupun untuk meneutralkan tanah yang dalam keadaan berasid lah. Biasanya kalau kita cek dengan menggunakan pH punya tester ataupun kita cek menggunakan alat tu kan, pH reader tu, kita punya kedudukan tanah kita 5.5 ke bawah 5.5 bacaan ke bawah dipanggil tanah kita agak berasid lah. Dan kita gunakan kapur pertanian untuk menaikkan pH tanah kita. Sebab bila pH tanah terlalu berasid, terlalu masam lah kata orang kampung akar pokok sebenarnya dia tak dapat berfungsi dengan baik. Dan kita akan nampak kesan kepada pokok lah. Sebab bila akar tidak dapat berfungsi dengan baik untuk menyedut ataupun untuk makan baja-baja ataupun nutrien yang kita tabur di bawah pokok. Jadi pokok kita akan jadi macam ni lah, tidak bermanya. Dia naik itu tapi tidak bermanya hijau tidak sehijau sepenuhnya dan sebagainya lah. Dan kita tengok simptom ini biasanya selepas musim hujan musim tengkujuh. Kalau di Terengganu ni lepas musim tengkujuh yang panjang, kebanyakan pokok akan jadi beginilah. Sebab air hujan dia bawa turun nitrogen yang banyak dan situ tok sakit lah. Itu kimia air pasal. Jadi kita cerita bahasa mudah je. Okey. Jadi saya biasanya saya akan gunakan kapur ini, Ground Magnesium Limestone ni, dan jenis dia ialah dolomite So maknanya dolomite ialah kalau nama besar dia ialah GML, dan dolomite inilah salah satu jenis daripada GML, lebih kurang begitulah. Dan kandungannya ialah di antara 15 hingga 18% MgO, 28 hingga 30% CaO, calcium oxide dengan magnesium oxide. Ini ialah dolomite yang asas. Tidak dicampur apa-apalah. Kebanyakan kita beli kat kedai tu kan, dia macam-macam jenis. Okey je, tak ada masalah. Tapi saya suka pakai yang asas ni, yang warna putih. Yang asas sebab nutrien lain kita bubuh dengan baja kan. Ramai kawan-kawan kita yang bising sebenarnya pasal kenaikan harga. Memang betul 2 tahun lepas masa saya mula projek ni, seguni 50 kg ni sebab tu saya suka pakai ni, dia guni 50 kg. Saya beli di kedai peladang seguni 50 kg ni berharga RM18 2 tahun lepas. 6 bulan lepas saya beli RM20. Masih lagi RM20, boleh tahan lagi. Yang ini RM30. RM30 untuk guni 50 kg. Memang kenaikan harga sangat ketara lah. Dan saya memang pakai dolomite yang murah ni, berbanding dengan dolomite yang agak mahal di pasaran yang biasanya telah dicampur dengan pelbagai nutrien lain lah. Jadi kita pakai yang asli je, semata-mata untuk kita rawat tanah kita, untuk kita neutralkan tanah kita. So hari ni saya akan tunjuk 3 pokok satu pokok kecil ni, pokok duri hitam saya. Lepas tu kita akan ambil satu pokok yang sederhana, dan last kali kita akan ambil pokok yang besar yang dah berbuah. Okey, yang berumur 20 tahun lebih. So kita tengok pokok kecil ni dulu. Okey, dolomite ni putih je dia putih je. Dia tak ada campuran lain lah, jadi dia tidak berubah color. Memang putih lah. So cara kita seperti saya tunjuk dulu, kita hanya di keliling kanopi dan ke dalam kita ratakan. Dari segi jumlah dia, saya sebenarnya kalau tuan-tuan tanya berapa gram, memang saya tak dapat nak bagi jawapan yang tepat lah. Sebab saya biasa saya letak macam ni, bila cukup saja kawasan yang kita taburnya rata dia cukup lah. Sebab itu tujuan kita, untuk kita nak neutralkan tanah.
Jom kita pergi ke pokok yang lain. Pokok kedua kita pada pagi ni, saya sengaja tunjuk pokok ni. Lagipun kat belakang, kawasan belakang ni saya dah bersihkan sikit sebenarnya. Memang cantik sikit lah belakang ni. Kat situ dia agak semak lagi. Dan saya nak tunjukkan bahawa pokok kita sebenarnya kalau tanah, salah satu kesan ya, kalau tanah dia agak berasid, kita nampak tengok daun dia ya. Dia tidak berapa hijau sangat. Salah satu kesan unsur-unsur N kurang pun daun ni kita akan jadi kurang hijau. Tapi kalau lepas musim tengkujuh, dia ada sangkutan juga dengan seperti saya beritahu tadi lah, tanah kita yang agak berasid. Saya tak cek ya, tapi saya memang buat rawatan ini setiap tahun lah. Okey, kita buat pokok yang agak besar sikit ni. Pun sama ya. Kita agak-agak lah, kita tengok kawasan kanopi dia. Tapi kita tabur keliling. Dia orang kata di setiap inci, di setiap penjuru lah. Kalau pokok kecil ataupun tanah tuan-tuan tidak ada rumput dan sebagainya, bolehlah kita cangkul ya. Kita gemburkan. Lepas kita letak dolomite, kita gemburkan tanah tu. Pun boleh juga, lebih baik macam saya tunjuk dululah. Tapi bila pokok dah agak besar dengan jumlah yang agak banyak, kita pula buat kerja sendiri secara sambilan. Jadi kemungkinan untuk kita mencangkul ataupun kita nak meratakan tanah dan sebagainya, menggembur tanah tu agak terbatas sikit. Jadi cara paling senang ialah kita buat begini. InsyaAllah ya, dia takkan lari ke mana lah. Okey, cukup lah tu. Kalau tuan-tuan tengok, okey, kita dah siap dua pokok, satu pokok kecil, satu pokok busangking yang agak besar ni. Sekarang kita nak pergi ke pokok kita yang dah berbuah dekat atas sana. Jom. Okey, pokok terakhir kita akan buat di kawasan pokok besar saya ni lah. Kita ada dua pokok musangking dan 3 pokok D24. Tapi kita akan tunjuk kawasan ni je lah. Pokok besar memang pakai banyak sikit. Jauh sangat. Ya, sebab itu kita pakai JML ataupun dolomite yang murah. Tak boleh. Segala input pertanian sekarang ni mahal. Kita dah tunjuk dua pokok. Dua-dua ni pokok musangking saya ya. Pokok yang berumur 23 tahun.
Satu pokok lebih kurang akan menggunakan antara 10 hingga 12-15 kg ya, 10 hingga 12 lah. Sebab saya tengok beg yang 50 kilo ni separuh habis guna untuk 2 pokok. So lebih kurang antara 10 hingga 12 kilo dolomite untuk satu pokok. Memang kedengaran ni banyak, tapi kita bukan sentiasa buat ya. Macam saya bagi tahu di awal video tadi, saya hanya buat biasanya sama ada setahun sekali atau setahun 2 kali, bergantung kepada pH tanah lah. Dan kebiasaannya selepas musim tengkujuh, selepas musim hujan, memang saya akan rawat tanah saya dulu. Tak kira lah sama ada pH dia okey ataupun tak okey. Sebab untuk kita rawat pH tanah kita dan juga kesuburan ataupun kedudukan tanah kita supaya tidak menjadi terlalu berasid. Saya rasa itu dulu perkongsian kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum. Bye bye.